Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, dalam segmen Jiwa SME, kita bukan sahaja akan bawakan cerita atau untuk mendengar sahaja, tetapi untuk kita bawakan kisah untuk kita mempelajari bagaimanakah perjalanan dan pengalaman setiap usahawan di Malaysia ini dalam menghadapi pelbagai liku-liku dalam dunia perniagaan dan apakah antara peluang yang telah digapai untuk meningkatkan lagi kejayaan dalam perniagaan mereka. Dan saya akan bawa satu lagi cerita mengenai jiwa SME. Saya mempersilakan iaitu pengasas Yaya Empire Perfume, Puan Nadia Mat Isa ataupun lebih dikenali sebagai Puan Yaya. Saya nak ucapkan terima kasih Puan Yaya kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat saja nama perniagaan pasal perfume, mungkin Puan Yaya boleh kongsikan bagaimanakah pengalaman penubuhan awal perniagaan ini dan apakah antara faktor-faktor yang mendorong Puan Yaya untuk memulakan perniagaan perfume ini sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan pengacara. Saya nama diberi Nadia binti Mat Isa yang merupakan pengasas kepada Yaya Empire Perfume dan yang menjadikan saya inspirasi untuk menubuhkan perniagaan perfume ini adalah kerana pada awal kemunculan Yaya Empire Perfume 2016, seingat saya 2016 kita bermula dalam skala yang sangat kecil dengan kuantiti jualan ketika itu hanya 10 botol sahaja. So day by day kita mendapat permintaan yang amat tinggi dan di kalangan permintaan itu adalah ramainya di kalangan suri rumah lah yang ingin menjana pendapatan tambahan melalui perfume Yaya Empire. Dan nama ketika itu bukannya Yaya Empire tetapi Perfume by Yaya. Jadi bila day by day dia meningkat, kita ubah nama kepada Yaya Empire Perfume dan ketika itu sebab hasrat kita ingin membantu si rumah yang ingin menjana pendapatan melalui platform Yaya Empire Perfume. Dan sebab itulah menjadi pendorong semangat saya menubuhkan Yaya Empire Perfume sehingga hari ini. Okey, baik, itu adalah antara perjalanan pengalaman sejak kita lihat Yaya Empire diwujudkan. Mungkin boleh kongsikan apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi kerana kita lihat iaitu pasaran semakin kompetitif. Mungkin banyak lagi produk-produk lokal yang menjual perfume ini sendiri. Mungkin boleh kongsikan apakah cabaran dan halangan yang telah dihadapi oleh Puan Yaya dan syarikat Puan sendiri dan bagaimana Puan Yaya mengatasi setiap cabaran yang dihadapi ini. Okey. So dari awal peringkat penubuhan Yaya Empire Perfume saya bermula dengan stand alone. Bila stand alone, kita punya killer adalah retail. Maksudnya jualan secara end user. So bermula pada tahun 2020, kita mendapat permintaan untuk bersama dengan pasukan usahawan, which is kita ada tim lah daripada leader, master stockist dan stockist. Dan cabaran saya adalah untuk memimpin mereka untuk berniaga secara berterusan sebab saya zero knowledge berkaitan dengan menguruskan pasukan. So daripada hari ke hari kita belajar bagaimana cara mengurus manusia untuk pastikan mereka mencapai tahap KPI yang kita tetapkan pada setiap tahun lah. Jadi cabaran saya yang paling killer adalah menguruskan manusia dengan cara yang berbeza. Jadi sebab itulah kalau dengar saya bercakap saya akan sharekan setiap hari adalah proses pembelajaran untuk saya untuk menguruskan pasukan saya daripada dia bermula sebagai dropship, naik kepada stockist, naik kepada master stockist, naik kepada leader, naik kepada master leader. Dan kita punya blueprint untuk tempoh 5 tahun, untuk tempoh 10 tahun. Siapa mereka kita nak bawa, ke mana hala tuju mereka kita nak bawa. Itu antara cabaran lah. Yang kedua, cabaran kita berhadapan dengan isu fake. Maksudnya produk lokal, walaupun produk lokal telah dibuat secara tiruan. Bila mana wujudnya secara tiruan dengan harga yang sangat-sangat berbeza, harga jualan kita untuk 10 ml adalah RM10. Okey, 35 ml dengan harga RM35. Yang ini bila timbulnya isu fake ini boleh mematikan kita punya sistem stokis dan ejen. Jadi itu adalah cabaran saya yang kita kena tempuh dan hadap dengan secara berpasukan. Itulah antaranya. Mungkin banyak cabaran apabila kita bercakap mengenai satu daripada segi perniagaan macam mana nak uruskan kos, nak tingkatkan jualan. Lagi satu cabarannya adalah untuk menguruskan tenaga kerja dalam syarikat tersebut. Dan menariknya apa yang Puan Yaya kongsikan iaitu
Puan Yaya memikirkan bukan sahaja iaitu daripada segi gaji dan pengurusan pekerja setiap pekerja ini, tetapi bagaimana hala tuju dalam perniagaan ataupun dalam syarikat tersebut. Dan mungkin Puan Yaya boleh kongsikan apakah antara strategi khusus yang telah digunakan untuk memasarkan produk ini, mungkin menggunakan teknologi, digital, dan sekarang kita lihat semakin berkembangnya pesat AI. Mungkin Puan Yaya boleh kongsikan. Okey, untuk kita pasarkan produk Yaya Empire Perfume ini, tadi kita ada sebut pasal tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah satu fasa yang sangat-sangat mencabarlah untuk kita di peringkat Yaya Empire Perfume, yang mana bila kita masuk kepada production, kita kena train dia daripada awal, daripada basic kepada dia pro. Dan itu ambil makan masa, bila mana KPI harian kita daripada 20,000 kita nak tingkatkan kepada 30,000. Maksudnya kita perlukan tenaga mahir yang masuk ke dalam kita punya organisasi dan masa untuk kita polish mereka. Itu antara juga kita punya cabaran lah. Dan kita pasarkan produk kita melalui platform sistem leader, stokis dan agent. Jadi platform-platform yang kita guna pakai untuk mewawarkan kepada peringkat lokaliti akar umbi adalah melalui medium arus perdana lah. Platform TV, termasuklah TikTok. Kita ada beberapa rakan strategik kita yang bersama, termasuk dengan NGO, agensi kerajaan, agensi swasta dan juga beberapa rakan artis, juga rakan strategik kita dan rakan-rakan influencer lah, untuk kita pastikan engagement kita sampai kepada peringkat lokaliti. Termasuklah maksudnya produk kita sah solat diguna pakai dan bahan-bahan yang diguna pakai selamat dari sudut Kementerian Kesihatan Malaysia, dan itulah yang meyakinkan pengguna untuk terus mengguna pakai produk Yaya Empire Perfume. Dan sungguh menarik kita lihat perjalanan Yaya Empire sehingga kini, bagaimana kejayaannya yang telah dicapai. Mungkin boleh kongsikan apakah antara rancangan masa hadapan yang sedang dirancang ataupun dilaksanakan oleh Yaya Empire Perfume. Mungkin boleh kongsikan iaitu rancangan-rancangan yang akan datang untuk memperkasakan lagi jenama dan kuasa Yaya Empire. Okey, sebagaimana semua sedia maklumlah, Yaya Empire bermula daripada rumah. Maksudnya saya stand dengan saya punya husband saja. Day by day kita masuk kepada medium elektronik, kita pergi kepada platform Shopee. Maksudnya di situlah kita kembangkan produk kita. Dan dari hari ke hari kita mendapat permintaan daripada tim usahawan kita. Jadi perancangan kita nak growkan usahawan kita. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini Yaya Empire Perfume di mana-mana. Sebab di samping kita turunkan mereka kepada peringkat booth, kita nak train mereka. Itulah proses Yaya Empire. Turun di booth, you lalui proses jatuh dan bangun dan you boleh hadap risiko tu bagaimana. Okay, untuk long term punya kita punya perancangan adalah kita nak melahirkan lebih ramai suri rumah yang berpendapatan menggunakan platform Yaya Empire Perfume sepenuhnya. Dan sehingga hari ini kita ada hampir 1,500 orang dengan 80%-nya adalah suri rumah yang menjadikan Yaya Empire Perfume main dia punya pendapatan untuk menampung pendapatan isi rumah. Jadi kita punya long term punya journey, kita nak melahirkan lebih ramai usahawan yang berpendapatan sekaligus membuka peluang kerjaya kepada golongan muda, terutamanya graduan-graduan yang mahir, berkemahiran, termasuklah yang intelektual, bersama-sama dalam membangunkan Yaya Empire untuk hala tuju blueprint kita 5 tahun ke 10 tahun akan datanglah. Ini adalah cerita yang sungguh inspirasi. Bukan sahaja Yaya Empire Perfume telah meluaskan produk atau rangkaiannya saja, tapi telah kembangkan peluang pekerjaan kepada orang di luar sana untuk masyarakat terutamanya, terutama untuk golongan rentan seperti yang dikongsikan oleh Puan Yaya tadi. Membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti suri rumah ataupun ibu tunggal. Mungkin untuk anak muda di luar sana belia mungkin yang lihat kejayaan Puan Yaya sekarang ni, apa mungkin nasihat dan harapan kepada mereka yang mungkin takut untuk ceburi dan menghadapi cabaran-cabaran pada peringkat awal ini? Apakah nasihat dan harapan dan aspirasi yang boleh diberikan kepada mereka? Okey, untuk makluman, Yaya Empire Perfume kita punya warehouse adalah di luar bandar. Okey, di luar bandar. Kenapa saya pilih luar bandar? Kerana di situ saya lihat ramai komuniti belia yang graduate kita hari ini yang tak ada maksudnya peluang pekerjaan. So saya pergi kepada luar bandar, saya buka peluang pekerjaan yang kita tawarkan kepada lokaliti, tempatan anak muda belia, graduate
fresh. Kita ambil untuk kita bangunkan dari segi pembangunan personality, karakter, sekaligus boleh membangunkan syarikat kita untuk tempoh masa yang lama. Dan nasihat saya kepada anak muda di luar sana, jangan pernah berhenti mencuba, jangan takut gagal. Gagal itu adalah proses kita nak menempuh kepada kejayaan akan datang. Gagal itulah adalah proses untuk kita belajar. Daripada gagal kita belajar untuk tidak ulang lagi episod kegagalan itu. Dalam bisnes pun begitu. Sebab jiwa kena besar untuk menghadapi segala gelombang yang akan kita hadapi. Sebab itu gagal itu biasa. Kalau kita tak gagal, kita tak akan belajar kesalahan kita dekat mana. Dan itulah saya belajar berdirinya Yaya Empire Perfume hari ini adalah dengan konsep try and error. Sebab kena berani. Itulah. Itulah kalau kita lihat cabaran tu besar, tapi yang penting semangat kita perlu lagi besar. Dengan era globalisasi hari inilah. Semakin cepat dan kita harus kukuhkan lagi bagaimana untuk tingkatkan lagi adaptasi dan kukuhkan lagi kita punya daya tahan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Yaya, merupakan pengasas Yaya Empire Perfume, kerana sudah berkongsi pengalaman dan juga wawasan yang begitu berharga untuk kami hari ini. Seperti yang Puan Yaya kongsikan, jelas menunjukkan perjalanan dalam dunia perniagaan bukan sahaja memberi inspirasi tapi muka mata. Apakah antara cabaran dan kejayaan yang perlu dihadapi untuk berjaya dalam dunia perniagaan, terutama di Malaysia. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Puan Yaya, dan saya harap kita dapat berbincang lagi mengenai perkara ini pada masa akan datang. Dan sudah tentu setiap perkongsian menarik ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani.